Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Masih lagi dalam bab 8 cahaya dan optik. Kali ini Cikgu Azli akan menerangkan subtopik yang ketiga, iaitu 8.3 pantulan cahaya. Okey, ciri-ciri imej yang terbentuk pada cermin satah. Okey, jika sebelum ini dalam subtopik yang pertama, penggunaan cermin, okey, kamu belajar, kamu dikenalkan oleh cikgu kepada 3 jenis cermin. Cermin satah, cermin cekung dan juga cermin cembung. Okey. Jadi untuk belajar secara lebih terperinci, kamu hanya belajar berkenaan dengan cermin satah. Cermin cembung dengan cermin cekung sekadar belajar penggunaan dalam kehidupan seharian saja. Untuk tingkatan 1. Okey. Kita berbalik kepada ciri-ciri imej yang terbentuk pada cermin satah. Okey. Imej yang terbentuk pada cermin satah adalah tegak. Okey. Sebagai contoh, kalau kamu tengok muka kamu dalam cermin, kamu sedang berdiri, adakah rupa kamu dalam cermin tu seolah-olah kamu tergantung? Maksudnya kaki ke atas, kepala kamu ke bawah. Tidak kan? Itulah yang dimaksudkan dengan imej tegak. B. Saiz objek sama dengan saiz imej. Ada tak kamu tengok muka kamu, kamu kurus. Tengok muka kamu dalam cermin, tiba-tiba muka kamu jadi besar. Tahu jadi gemuk. Kalau yang tengok muka kamu kurus, muka kamu kecil, tapi kamu tengok dalam cermin tu kamu nampak besar, itu bukan cermin satah. Cermin satah, saiz objek dengan saiz imej sama. Ataupun simbol dia ialah H besar untuk saiz objek, H kecil untuk saiz imej. Okey. Jarak itu yang kedua. Ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, C. Jarak objek sama dengan jarak imej. Maksudnya jarak kamu dengan cermin, contohlah kamu lah yang objeknya. Kamu adalah objek. Jarak kamu dengan permukaan cermin akan sama dengan jarak permukaan cermin tu dengan imej kamu. Ataupun singkatannya, perwakilan untuk jarak objek ialah OA. Perwakilan untuk jarak imej adalah OB. Boleh nampak dalam gambar tu. Ciri yang keempat, songsang sisi. Songsang sisi, maksudnya sisi tu tak sama. Sisi tu terbalik. Sisi tu terbalik. Sisi bukan imej. Sisi saja yang terbalik. Dan yang terakhir, yang kelima, ciri-ciri imej yang terbentuk pada cermin satah ialah imej maya terhasil. Imej maya ni, maya maksudnya imej tersebut tidak terhasil pada permukaan cermin. Sebaliknya di dalam cermin. Okey. Next. Okey. Jadi kita ingatkan kembali. Okey. Cermin satah membentuk imej yang pertama, tegak. Imej tu tegak. Kedua, songsang sisi. Ketiga, sama saiz dengan objek. Keempat, maya. Kelima, jarak objek sama dengan jarak imej. Okey, jadi kelima-lima ciri imej cermin satah ni, maaf cikgu, kelima-lima ciri bagi imej cermin satah kamu perlu hafal. Kamu perlu hafal. Tegak, songsang sisi, sama saiz dengan objek, maya, serta jarak objek sama dengan jarak imej. Okey. Hukum pantulan. Hukum pantulan cahaya. Okey, apabila suatu sinar cahaya ditujukan ke atas sekeping cermin satah pada sudut tertentu, iaitu sudut 7,
sinar cahaya itu akan dipantulkan ke sudut tertentu ataupun dikenal sebagai sudut pantulan. Kita tengok gambar ni, nampak. Okey, ni dia. Cahaya yang dipantulkan mematuhi hukum pantulan. Sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal semuanya berada pada satah yang sama. Pada satah yang sama ni maksudnya pada sebelah yang sama. Bahagian yang sama. Kalau kamu tengok gambar cermin satah tu, ada sinar tuju, ada garis normal, ada sinar pantulan. Okey, untuk pantulan, sinar tuju dengan sinar pantulan berada pada sebelah yang sama, sebelah atas. Itu yang dimaksudkan pada satah yang sama. Bukanlah sinar tuju di atas, sinar pantulan kat bawah. Kita anggap permukaan cermin satah tu sebagai satu garisan melintang. Okey? Maksudnya kalau kita tengok sinar tuju, garis normal dan sinar pantulan ni berada di sebelah yang sama, di bahagian yang sama, di bahagian atas. Maksudnya itulah orang kata apa? Hukum pantulan. Sinar tuju, sinar pantulan dan garis normal berada pada satah yang sama, berada pada bahagian yang sama. Sudut tuju I, itu perwakilan dia. Sudut tuju I adalah sama dengan sudut pantulan R. Kamu tengok betul-betul gambar tu. Okey. Sudut tu diambil bukan daripada permukaan cermin kepada sinar tuju. Contoh macam I, tengok gambar tu. Tengok betul-betul. Nampak tak? Anak panah hitam tu, dia buat untuk menunjukkan bagaimana sudut tuju tu dikira daripada garisan sinar tuju kepada garis normal, bukan daripada permukaan cermin satah kepada garisan sinar tuju, bukan. Jadi tengok betul-betul cam di mana sudut tuju, di mana sudut pantulan R. Okey, di mana kedudukan garis normal. Okey, kena ingat Okey, jadi cuba lihat, saya boleh ingat. Sudut tuju I adalah sama dengan sudut pantulan R. Okey, singkatan dia I sama dengan R. Okey. Okey, aplikasi pantulan dalam kehidupan harian. Okey, disebabkan kita dah belajar dah. Okey, manusia ni dapat ilmu berkaitan dengan pantulan, maka digunakan ilmu tentang pantulan tu dalam kehidupan harian untuk kebaikan. Seperti pada bahagian tengah-tengah jalan tu, okey, orang panggil cat eye ke, atas jalan tu, benda tu bukannya ada bateri ke, bukannya ada lampu ke, ada apa dalam dia, tapi dia bercahaya apabila disuluh oleh lampu kenderaan. Bila benda tu kena cahaya daripada lampu kenderaan, okey, apabila cat eye ni disuluh oleh lampu kenderaan, maksudnya cahaya kena pada dia, dia akan pantulkan cahaya tu. Kon keselamatan, dia letakkan garisan warna silver tu. Bukan saja-saja supaya apabila cahaya kereta ke, cahaya motor ataupun cahaya kenderaan kena pada garisan warna perak tu, okey, dia akan memantulkan balik
cahaya kenderaan. Jadi pemandu nampak, oh ada kon keselamatan, ada kenderaan rosak ke, ada kawasan membaiki jalan ke. Okey. Kemudian begitu juga dengan papan tanda. Okey, papan tanda yang terdapat dekat yang terdapat di sepanjang jalan raya. Okey, juga menggunakan aplikasi pantulan. Okey, iaitu apabila dia orang guna aplikasi pantulan ni, dia orang guna cat yang memantulkan cahaya. Jadi pada waktu malam, papan-papan tanda masih lagi boleh digunakan. Okey. Itu saja untuk topik yang ketiga. Okey, sekian, terima kasih.